Assalamualaikum dan selamat tahun baru saya ucapkan kepada semua penonton-penonton. Jadi bersama saya sekali lagi di satu lokasi yang boleh lihat di belakang ni, merupakan satu quarters tinggal lah, iaitu yang terletak di Sungai Petani. Kita boleh buat peninjauan sesi siang. Dua buah rumah kuartus guru di Sekolah Kebangsaan Tasik Apung, Sungai Petani, Kedah musnah dalam kebakaran malam tadi. Kebakaran berlaku di tingkat 5 bangunan kuartus kira-kira jam 8.50 malam. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah, Nur Hafiz Lokman, dalam satu kenyataan berkata, agak besar kawasan sini, kawasan quarters ni. Unit-unit dia boleh tahan besar. Saya dimaklumkan kawasan ni telah ditinggalkan sejak kurang daripada 10 tahun. Tak lebih tak kurang. Okey, jadi kita menuju ke tingkat atau blok yang seterusnya. Okey, ini merupakan salah sebuah bilik di tingkat kedua.
Apa ni? Macam mana boleh ada nama saya kat sini? Hai. Saya sekarang berada di salah satu tingkat, iaitu tingkat keempat. Jadi selebih daripada footage saya akan masukkan lebih tumpu pada waktu malam. Banyak air kotak lah. Saya berada di tingkat yang paling tinggi ya. Jadi dekat sini tiada rooftop. Ini adalah view daripada atas. Agak membahaya sebab dah tak ada palang. Okey, kat bawah tu ini gayat sikit. Jadi exploration saya pada waktu siang mungkin setakat ini saja. Kalau ada footage tambahan saya akan masukkan. Jumpa pada waktu malam. Assalamualaikum, bersama saya untuk meneruskan exploration pada sesi malam di kuartus institusi pendidikan di Sungai Petani. Jadi seperti biasa, saya dan Noksika akan berpecah untuk menaiki beberapa blok. Ada lebih kurang 3 bangunan, ada 5 blok, tak silap saya dekat sini. Jadi kita explore setakat mana yang mampu. Let's go. Ni blok D adalah bilik-bilik pertama. Ini adalah hallway. Ini sebahagian kiri kat depan ni adalah tangga untuk naik ke tingkat atas. Okay. Jadi pada kali terakhir update yang saya dapat tahu berkenaan kuartus ni adalah sekitar tahun 2017. Masih terdapat banyak lagi kaca-kaca dan tingkap di kawasan ni. Tapi railing-railing dia semua dah habis dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita naik sampai ke tingkat atas. Kemudian saya nak pergi ke blok yang sebelah sini. Jadi nama saya masih lagi berada di sini tak terusik sama pada waktu siang. Masuk ke bilik ni pula. Untuk binaan dan reka bentuk dalaman dia, hampir ke semua bilik adalah sama saja.
Jadi masih terdapat lagi tinggalan-tinggalan dan barang-barang orang terdahulu yang ada di sini. Dan ini adalah bahagian dapur, kitchen. Tengok atas tu ada lagi makanan dalam tin dan botol-botol kicap. Tapi barangan-barangan logam semuanya telah diambil dan dicuri, termasuklah barangan-barangan elektrik. Ini adalah salah satu pada bilik. Apa ni? Ada banyak gumpalan rambut. Saya tak pasti kenapa banyak sangat rambut dekat sini. Saya terangkan. Begini suasana malam di sini. Okey. Jadi beginilah suasana malam ni dan persekitaran sini punya feeling Kejap berani, kejap sunyi. Okey, jadi saya meneruskan perjalanan untuk ke blok yang selebihnya. Jadi exploration malam ni agak santai sikit sebab tak banyak sangat Lebih kurang dia punya laluan dia pun berdekatan je. Jadi saya mungkin akan pergi ke blok sini Kalau boleh tengok ada kesan terbakar. Inilah hasil tinggalan insiden kebakaran tahun 2017 yang berlaku di sini. Jadi kita akan pergi. Jadi saya berada di salah satu unit di bahagian E. Yang kalau boleh tengok jelaga-jelaga yang terhasil ni adalah daripada punca kebakaran yang berlaku pada sekitar tahun 2017. Yang mana punca kebakaran masih tidak diketahui. Sebab terakhir yang saya dengar masih dalam siasatan lah. Ya. Kalau boleh tengok jelaga banyak. Ni kesan kebakaran. Okey, menurut maklumat yang saya dapat, kawasan ini juga setelah ditinggalkan dijadikan sarang penagihan bagi penagih-penagih dadah. Dah pukul 2 pagi ayam pun dah berkokok. Jadi kesemua bangunan ni sama saja. Kalau saya ambil masa untuk masuk ke semuanya pun, view dia pun hampir sama. Okey.
Nombor plate kalau boleh check nombor pendaftaran KCU 1937. Okay, ni ada lambang ikan dengan Barbie. Itu dah terkunci ya. Sama semua dah terkunci. Jadi mari kita ke tingkat atas, kemudian dari situ tengoklah apa yang saya nak buat, sama ada saya teruskan ataupun berhenti untuk stay down sebab keadaan tak mengizinkan untuk saya berada di sini lama. Sebab saya pun dapat kebenaran untuk berada di sini dalam masa-masa yang tertentu saja. Tengok ini ada kelapa, mungkin ada orang datang bakar sabut kelapa kat sini. Buka atas. Jadi sama saja. Blok D pun sama. Ini dekat blok E pun bangunan dia hampir sama. Yang membezakan adalah terusik ataupun tidak. Okey. Tak tahu kenapa orang kat sini rasanya suka kot bakar-bakar kayu. Mak samun semua. Okay. Ada bunyi anjing tahu dari mana datang bunyi anjing tu. Kuat nyalakan bunyi anjing tu. Bilik ni semua terkunci. Okay. Alright. Jadi inilah exploration saya pada malam ni. Sampai sini saja. Sangat ringkas kerana semua binaan dia pun hampir sama saja. Ke 5 tingkat untuk habiskan ke 3 blok ni. 3 bangunan ni ada 5 blok. Jadi setiap blok tu kalau nak habiskan pun pemandangan dia pun sama, kecuali yang sama ada boleh masuk ataupun dah dipenuhi oleh pokok-pokok ataupun sampah-sampah yang ditinggalkan lah. Jadi tengok bulan pun terang malam ni. Kita tamatkan exploration ini. Okay, sekarang saya berada di lokasi kedua, iaitu sebuah kuartus pendidikan juga yang terletak di negeri Kedah. Jadi saya akan masukkan kedua-dua lokasi ni dalam satu video. Okay. Menurut maklumat yang saya dapat, kuartus ni juga pernah mengalami insiden kebakaran. Tapi saya tak berapa pasti. Adakah kuartus ini ditinggalkan sebab kes kebakaran tu ataupun sebaliknya. Jadi mari kita tengok. Okay, jadi saya nak startkan eksplorasi ni dengan membantu Ipin Oxyker. Drone dia sangkut ke atas.
Okay, ni blok A. Saya akan mulakan exploration saya di quarters sini. Ya. Suasana di sini lebih suram daripada suasana di quarters Tas Apung. Bahagian dapur ya. Walaupun terdapat kegiatan vandalism di sini, tapi keadaan di sini tidaklah seteruk di kawasan quarters Tasik Apung. Sini adalah blok lagi satu sebelah dia, bangunan kedua. Nak Seeker akan explore di bahagian sinilah. Ini kediaman Encik Sanasi atau Cikgu Sanasi. Jadi saya akan menuju ke tingkat kedua. Ini rumah di tingkat 2. Kelihatan seperti ada orang yang tinggal di kawasan ni ataupun menumpang duduk. Okay. Ni ada macam baby punya ni detail ataupun baby punya cradle
Jadi kita menuju ke tingkat atas, sampailah ke tingkat yang terakhir. Kelihatan juraian-juraian pokok ara dah mula tumbuh di tangga ni. Okay, jadi saya menuju ke tingkat yang paling atas sekali. Okay. Kalau tengok struktur kayu-kayu terbakar ni, akibat daripada kesan kebakaran beberapa tahun lepas. Saya tak berapa pasti. Masih ada sehingga ke hari ni. Kita menuju ke atas. Menurut saya, kebanyakan bilik dan residen di bahagian tingkat atas kosong, seperti tidak ada penghuni. Jadi pada pendapat saya mungkin juga penghuni cuma mendiami tingkat pertama dan kedua sahaja. Ya, sebab bila saya masuk bilik-bilik di tingkat ketiga dan keempat, bilik dah kosong. Macam tak pernah ada orang duduk lah. Jadi mungkin oleh sebab kurang populasi guru-guru yang tinggal di sini menyebabkan tempat ini ditinggalkan malam. Okey. Kalau boleh tengok ni, kalau tidak ada bumbung tapi dah tak ada lah. Jadi kalau hujan, sekarang pun cuaca dah mula hujan sikit-sikit. Jadi saya pun akan menamatkan exploration siang saya lah. Okay, setakat ni je lah exploration yang saya boleh kongsikan. Okay, kita jumpa pada exploration pada waktu malam. Saya sudah bersedia untuk melakukan exploration pada waktu malam di quarters ini. Jadi kita akan tengok suasana di sini dan tanpa membuang masa, kita teruskan exploration kita. Jadi terdapat satu fakta yang menarik berkaitan dengan quarters ni, di mana pada tahun 2017 quarters ini terbakar. Sama juga seperti quarters di Tasik Seri Apung juga terbakar pada tahun 2017. Adakah ianya satu kebetulan? Saya pun tak pasti. Seperti biasa, saya akan berpecah dengan Nok Seeker, iaitu saya berada di blok A, dan sebentar lagi Ipin Nok Seeker akan menuju ke blok B untuk meneruskan exploration dari segi lensa Nok Seeker. Jadi mari kita mulakan exploration kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada kabel yang ingin dipunggah. Jadi pada pendapat saya, ruangan bawah ni telah dipindahkan secara komplit. Tak ada perabot-perabot yang dapat kita lihat di sini. Total evacuation. Inilah kawasan ni. Buka buku, terdapat buku kisah wali-wali Allah. Ini bahagian beranda.
terdapat kaset-kaset dan CD-CD ataupun cakra padat lama. Ini adalah blok B. IPIM mungkin ada salah satu di bangunan-bangunan dalam ni. Okey, cermin ni masih elok lagi. Oleh paip. Banyakkan barang-barang di blok ni masih lagi ada yang dapat diselamatkan dan ada juga yang tidak dapat diselamatkan, iaitu telah menjadi mangsa vandalism. Tak banyak benda yang saya boleh ulas melalui tempat ni kerana kekurangan informasi. Apa yang saya tahu secara kebetulan pada tahun 2017 kuartus ini dan juga kuartus di Tasik Seri Apung terbakar. Jadi mari kita menuju ke tingkat yang seterusnya untuk tengok perbezaan antara satu tingkat dengan satu tingkat yang lagi satu lah. Jadi mari kita pergi. Kalau boleh tengok terdapat juraian akar pokok kayu ara di sini. Jadi kita turun untuk naik tingkat seterusnya lah. Jadi sesiapa yang mempunyai pengalaman ataupun sedikit pengetahuan tentang kuartus ni, bolehlah komen di ruangan bawah. Saya tak dapat bayangkan kalau kuartus ni kalau kuartus ini ditinggalkan dan masih lagi dalam keadaan elok, di mana tiada berlaku sebarang vandalism, bagaimana keadaan dan rupa bentuk kawasan ni. Railing ditinggalkan tingkap seperti biasalah, telah diambil orang. Selamat Hari Guru. Okey. Bilik ni sedikit bersih walaupun terdapat kentengan di dinding, mungkin oleh kanak-kanak. Hari ini hari Jumaat.
Sabtu 13 Ogos 2016. Barisan air kursi di sini masih utuh dan dalam keadaan yang sangat sempurna. Itu dapur. Tak apa nampak dalam ni macam mana. Tak apa nampak keadaan dalam ni macam mana sebab pintu ni terkunci. Bunyi tu datang daripada pintu tadi Tak ada angin malam ni. Agak panas sikit malam ni. Saya pula dalam keadaan tidak berapa sihat. Ini bilik sebelah yang ada rak baby. Menjadi tanda tanya kepada saya adalah, adakah guru-guru di sini yang ingin berpindah sengaja tidak mengambil barangan-barangan peribadi mereka, macam berpindah dalam keadaan tergesa-gesa. Nakkan bilik pun sudah kosong Okey, jelas sekali keadaan di sini agak berbeza daripada waktu siang Sewaktu saya datang ke sini terdapat perubahan lah struktur. Maknanya mungkin ada individu-individu yang datang menumpang di sini Jadikan pot-pot lepak ataupun tempat untuk kegiatan tidak bermoral lah. Jadi selamat untuk saya katakan bahawa tidak sepatutnya saya berada di sini dengan lebih masa Guli. Jadi kita mari menuju ke tingkat atas. Legend Casing phone Nokia ni. Lenguh tangan pegang kamera. Sebelah tangan pegang kamera dan lampu suluh. Jadi kita boleh tengok jurayan-jurayan kayu pokok ara ni. Kita tengok lagi dekat. Bangunan yang saya duduk ni adalah bangunan yang terbakar. Jadi di bahagian rooftop dia ada satu kawasan yang telah pun ranap Dia punya atap dia dah terbakar. Jadi kalau hari hujan saya agak tidak bernasib baik lah. Jadi exploration saya pada waktu siang hari tu pun terpaksa ditamatkan dengan cepat sebab saya berada di kawasan paling tinggi di bangunan ini dan hujan mula turun. Jadi untuk mengelakkan peralatan saya basah, saya pun stopkan rakaman lah dan saya lebih fokuskan pada exploration di waktu malam. Jadi mari kita menuju ke tingkat yang lebih satu.
sebelum saya namatkan exploration ini dengan uji nyali di salah satu tingkat ini. Kita tengok di kawasan mana yang saya rasa selesa dan sesuai untuk melakukan uji nyali. Juraian kayu ara ni yang menutupi tangga ni akibat daripada atap yang pecah di atas. Jadi kayu ara tu menjalar melalui atap atas dan turun ke tangga. Mungkin dalam 2-3 tahun lagi seluruh kawasan tangga ni akan dipenuhi dengan pokok-pokok lah. Seperti kita boleh lihat di bahagian rumah ni, pokok pun telah dengan sihatnya tumbuh melalui dinding-dinding dia. Jadi saya akan terus ke rooftop sebentar untuk tunjuk keadaan persekitaran di kawasan tingkat yang terbakar tu. Okey, mari kita naik tingkat atas. Okey, seperti yang anda boleh lihat inilah keadaan tingkat rooftop yang terbakar tu lah. Kalau tengok, bumbung dia dah tak ada. Jadi kalau tak tahulah kalau ada terakam ataupun tak, anda boleh dengar bunyi salakan anjing Hidung saya agak tersumbat sikit malam ni. Ini kesan kebakaran Suluh saya agak malap sikit. Jadi mari saya teruskan exploration saya pada malam ni. Allah, ada bangkai burung kat sini. Jadi untuk keselamatan bebek kita selalu memakai mask banyak habuk. Mungkin juga bunyi burung-burung merpati liar. Terdapat juga pintu-pintu yang masih lagi berkunci tapi tombol dah patah. Jadi nak masuk dalam bilik-bilik tertentu tu tak boleh lah. Tapi kalau kita boleh masuk pun mungkin view dia sama je, iaitu kosong sebab dia berkunci Jadi saya exploration malam saya sampai sini, kemudian kita teruskan aktiviti kita yang seterusnya, iaitu stand down.
Jadi untuk kamera originally saya terpaksa matikan DJI saya sebab bateri saya tak banyak. Saya bergantung kepada GoPro. Okey. Jadi kita fokus pada GoPro.
Jadi saya tamatkan exploration saya pada malam ini. Terima kasih kepada semua subscriber dan follower saya. Kita jumpa di vlog yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat malam.